Fenomena jerebu yang sekali lagi melanda beberapa bahagian negara ini pasti akan menjejaskan tahap kesihatan orang ramai dan bagi mendapatkan maklumat kesihatan serta langkah yang perlu diambil. Bersama kita di talian adalah Dr. Kamal Z. Azman Alim Mimpa. Assalamualaikum Doktor. Salam. Baiklah Doktor, kalau Doktor boleh ceritakan apakah simptom biasa atau luar biasa seseorang yang terkesan akibat jerebu? Jerebu ni mengandungi partikel-partikel habuk yang agak kecil. Kadang-kadang boleh kurang daripada 2.5 mikrometer. Kalau nak buat bandingan, rambut kita diameter dia dalam 100 mikrometer. Kita boleh bayangkan betapa kecilnya zarah jerebu ni. Nah, bila jerebu, kalau terkena dengan mata, kita akan dapat inflamasi pada mata. Kalau masuk dalam hidung dan inflamasi pada rongga hidung, rongga tekak. Sekiranya dia masuk ke dalam paru-paru, dia boleh masuk sampai ke hujung dan ini menyebabkan paru-paru kita menghasilkan mucus ataupun kerak dengan berlebihan dan ini boleh menyebabkan kesukaran bernafas terutamanya kepada mereka-mereka yang ada penyakit sebelum ini misalnya asma, penyakit kronik paru-paru ataupun yang ada masalah dengan jantung. Baik Doktor, siapakah yang paling mudah untuk mendapat penyakit kesan daripada jerebu ni? Extreme ages yang terlalu tua, yang terlalu muda. Mereka yang mempunyai masalah kesihatan macam saya cakap tadinya, terutamanya mereka yang mempunyai asma, mereka yang mempunyai sejarah alahan, mereka yang ada masalah paru-paru yang kronik dan juga mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan berkaitan dengan jantung. Doktor, biasa kita akan cakap kalau dalam jerebu orang kata minum air banyak, pakai topeng yang sesuai. Jadi selain daripada minum banyak air, memakai topeng yang sesuai serta tidak banyak keluar daripada rumah, apakah cara lain untuk mengelak terkena penyakit? Kita kena hadkan pergerakan kita dan aktiviti-aktiviti kita. Kalau yang masih bersekolah, kalau yang sekolah masih belum tutup dalam kelas lah. Kalau yang di dalam rumah ataupun rumah dengan pintu terbuka, kalau jerebu boleh masuk, tolong hadkan aktiviti-aktiviti anda. Sebab kalau kita bersenam ataupun kita membuat aktiviti-aktiviti yang lasak, kadar pernafasan kita akan tinggi. Bila kadar pernafasan kita tinggi, lebih banyak darah habuk yang boleh masuk ke dalam paru-paru kita. Doktor, kalau doktor boleh kongsikan nasihat lain untuk pekerja yang bekerja di luar sebagai contoh buruh binaan ataupun sekarang ini pasukan mencari dan penyelamat yang masih tengah berusaha mencari MH370 itu bagaimana? Mereka juga berada di luar. Ya, risiko yang mereka hadapi setiap hari agak tinggi dan saya rasa seluruh negara patut berikan tabik hormat kepada mereka sebab mereka bukan saja dedah kepada ancaman-ancaman lain tetapi juga jerebu yang melanda negara kita. Apa yang mereka boleh buat? Memakai mask yang sesuai, bukan sekadar menutup muka dengan tuala. Mereka perlu memakai mask yang sesuai supaya zarah-zarah yang kecil saya maksudkan tadi tidak sampai ke paru-paru mereka. Baiklah, terima kasih doktor untuk info itu tadi. Assalamualaikum. Salam.